Muka surat apa? 10. Surat 10. Muqaddimah ilmu. Jawi insya-Allah. Jawi 5. Rumi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Muqaddimah ilmu, yakni pendahuluan di dalam membahaskan sesuatu ilmu. Sebelum dibahaskan tentang sesuatu ilmu, terlebih dahulu perlu kita mengetahui dan memahami latar belakang ataupun pengenalan tentang sesuatu ilmu yang ingin dibicarakan. Maka katanya musannif, ada pun muqaddimah ilmu itu yaitu muqaddimah, pendahuluan, mabadi yang 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu, maka tak dapat tiada yakni mesti, maka tak dapat tiada yakni mesti daripada orang yang hendak masuk belajar. Bila kita nak belajar sesuatu ilmu, tak dapat tidak yakni mesti mengetahui tentang muqaddimah ilmu tadi ataupun mabadi yang 10 tadi. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar suatu ilmu atas wajah, yakni atas jalan yang akmal, atas jalan yang sempurna. Untuk kita nak masuk belajar sesuatu ilmu dengan sempurna, tak dapat tidak yakni mesti kena mengetahui 10 perkara tadi tu. 10 perkara tu mesti kita kena tahu, mesti kita kena faham, untuk menjadi ataupun untuk kita menuntun ilmu dengan sebenar, dengan akmal, dengan sempurna. Hendaklah ia orang yang hendak masuk belajar pada sesuatu ilmu atas wajah, atas jalan yang sempurna, hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini. Jadi mana orang nak ngaji, nak belajar sungguh-sungguh apa jua jenis ilmu, mesti kena tahu 10 perkara ni supaya apa tu? Supaya dia boleh belajar dengan sempurna, supaya boleh mengaji dengan sempurna. Yang dinazam yakni yang dinazam akan 10 mabadi ini oleh setengah mereka itu ulama dengan katanya setengah ulama yang membuat nazam, yakni nazam ni syair lah. Dia menyebutkan 10 perkara tadi dalam syair, dalam bentuk syair. Di dalam syair ni yang 10 ni, di dalam syair ni terisi 10 mabadi tadi, 10 pendahuluan tadi, yang tak dapat tidak orang yang nak belajar dengan sempurna kena tahu. Apa kata syair? Inna mabadi kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu'u thumma ath-thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u
wal ismu wal istimdadu hukmu syari'i masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syira hadha syarafa. Bahawasanya mabadi, yakni pendahuluan di asal perkataan daripada mabda'un, mabda'un ibtada'a yabtadi'u ibtida'an, wa huwa mubtadi'un wa dhaka mubtada'un. Jadi pendahuluan tadi yang 10 perkara tu, bahawasanya mabadi tiap-tiap ilmu itu 10 perkara. Mana? Yang pertama had ilmu. Had yakni ta'rif. Had dia yakni ta'rif, definisi tu. Had makna ta'rif, pengenalan lah, pengenalan. Tauhid tu apa? Dia akan memperkenalkan tauhid tu apa benda. Itu had, ta'rif. Itu yang pertama daripada 10. Jadi sebelum kita nak belajar ilmu tu, kita kena tahu dia punya had dia, yakni ta'rif, definisi dia, pengenalan dia, supaya kita tahu apa yang kita nak belajar. Kita nak belajar ni tentang apa? Nak membicarakan tentang masakan ke? Pertukangan ke? Ilmu yang bersangkut paut dengan sah batal ibadat ke? Ataupun tentang hukum hakam tajwid ke? Ataupun bagaimana? Itu ta'rif, pengenalan, supaya kita kenal apa yang kita nak cari, supaya kita kenal apa yang kita nak tuntut, supaya kita faham apa yang kita nak ambil tahu ni, nak ambil tahu tentang apa. Itu had. Dan yang kedua, tempat hantaran. Tempat hantaran ni maknanya ilmu tu dibicarakan tentang apa? Ilmu tu tadi, dia nak sembang tentang apa, nak cerita tentang apa ilmu tu, nak membicarakan mengenai apa tu ilmu, mengenai sembahyang ke, mengenai haji umrah ke, ataupun macam mana. Itu yang dimaksudkan dengan tempat hantaran, bukan hantaran nikah tu. Bukan hantaran berapa, hantaran budak 29,999 ringgit 99 sen. Bukan hantaran tu. Jadi ilmu tu nak bicara tentang apa, nak sembang pasal apa. Kemudian yang ketiga, faedahnya. Sebelum kita belajar sesuatu ilmu, sebelum kita nak ambil tahu ilmu tu, apa faedahnya, apa guna ngaji tu. Ngaji fiqh tu apa gunanya, untuk apa? Kalau dah belajar nak buat apa? Bila dah tahu, dah reti, dah faham, nak buat macam mana, nak guna macam mana pun kena tahu juga. Nama nanti kan belajar tapi tak tahu nak guna pula dah. Tahu dah, faham dah, tapi nak guna macam mana? Kena tahu dia punya hantaran ataupun faedah dia, faedah ilmu. Yang ni, jadi faedah ni yang ketiga daripada 10. Dan yang keempatnya, kelebihannya ilmu tu. Apa kelebihan ilmu ni? Nak banding dengan ilmu yang lain-lain, apa kelebihan dia? Setiap ilmu ada kelebihan masing-masing. Setiap ilmu ada kelebihan masing-masing. Dan yang kelima, nisbahnya. Yang keenam, orang yang menghantarkan dia, yakni orang yang menerbitkan ilmu ni. Siapa yang mencetuskan ilmu? Yang mencetuskan ilmu ni siapa? Yang ketujuh, namanya. Nanti dia akan hurai secara tafsil satu persatu. Dan kedelapan, tempat ambilnya. Ambil mana ilmu ni? Ilmu ni ambil daripada siapa? Ilmu ni ambil daripada mana ni? Ilmu ni mana datang ilmu ni? Dalam Quran ke, dalam hadis ke, ataupun daripada cerita dongeng ke, daripada nenek moyang ke, macam mana?
Dan kesembilannya hukum syarak. Di sisi hukum syaraknya belajar ni apa? Belajar ilmu ni wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke, harus belajar ilmu. Itu maksud hukum syarak. Dan ke-10 masalah. Jadi apa permasalahan yang nak dibincangkan? Baik, maka katanya musannif, dan setengah mereka itu ulama tadi memadai ia dengan setengahnya. Makna setengah daripada mabadi tadi tu, tak sampai 10, separuh daripada tu. Dan barang siapa mengetahui ia barang siapa akan sekalian yang 10 itu, nescaya menghabisi ia akan kemuliaan ilmu itu. Maka dia akan dapat mengambil segala kemuliaan yang ada pada ilmu yang nak dibahaskan tu. Kalau dia tahu 10, dia tahu apa tujuan, apa faedah, daripada mana datangnya. Kita kalau nak cari sesuatu yang kita tak pasti, kita akan main-main, kita akan tidak bersungguh. Sebab kita pun tak pasti kita cari apa sebenarnya. Kalau dapat benda ni nak buat apa? Contohlah, contoh yang paling manusia kenal atas dunia ni apa? Duit. Duit lah. Siapa tak kenal duit dah? Duit tu apa? Untuk apa ada duit? Apa faedahnya ada duit? Kalau tak ada macam mana? Kalau banyak macam mana? Jadi pengenalan tentang duit tu yang akan mempengaruhi orang yang cari, sampai tak ingat ke Tuhan cari duit. Dia mempengaruhi. Pengenalan tentang sesuatu perkara tu akan mempengaruhi orang yang menuntut, orang yang mencari dari itu. Contohnya macam duit. Apabila manusia tu faham sangat-sangat duit tu, sehingga mempengaruhi perbuatan dan tingkah laku mereka atas dunia, habis segala masanya digunakan untuk mencari duit. Bahaya tak peduli. Rugi di hari kiamat tak rugi tak peduli. Langgar syariat tak peduli, asalkan dapat yang namanya duit tadi. Kenapa sampai macam tu? Sebab dia kenal duit tu apa. Kalau ada ni banyak orang pandang, orang hormat, orang sanjung. Kalau tak ada, orang hina, orang tak hormat, orang tak kenal, orang tak muliakan. Tu yang mempengaruhi tindak tanduk. Sampai bekerja pagi, petang, siang, malam, sembahyang entah ke mana, menuntut ilmu entah ke mana, dirikan agama untuk anak bini entah ke mana, halal haram tolak tepi, syubhah tak ambil berat dan sebagainya. Ada yang sampai mati bersibuk cari duit sampai mati, tak ada bekalan langsung nak bawa balik akhirat. Na'udzubillah min zalik. Dan setengah mereka itu kata memadai. Baik, had ilmu yang pertama. Maka bermula hadnya ilmu yang nak dibahaskan ni. Apa maksud had di sini? Yakni ta'rif. Ilmu tauhid itu, pengenalan ilmu tauhid itu. Nak memperkenalkan kepada kita yang boleh jadi tak pernah dengar, tak pernah tahu, ataupun pernah dengar tauhid tapi tak faham apa sebenarnya tauhid ni. Tauhid ni ilmu apa ni? Tapi dah lama dah dengar. Ada orang kata mesti belajar, ada orang kata tak payah belajar, macam-macam. Yang sebenar, yang sebetulnya macam mana? Tu perlu kepada mabadi ni nak menerangkan. Ilmu tauhid tu apa? Iaitu ilmu pengetahuan, maksudnya yang dibahas padanya pada ilmu tauhid daripada isbatkan. Makna isbatkan, menyungguhkan. Isbat ni dengan makna menyungguhkan aqaid, menyungguhkan di dalam hati akan simpulan-simpulan iman. Aqaid yakni pegangan dalam hati. Mengisbatkan yakni menyungguhkan pegangan di dalam hati
yang dibangsakan kepada agama yang diambilkan daripada dalilnya. Maknanya aqaid tadi tu, pegangan-pegangan kepercayaan dalam hati yang nak disungguhkan di dalam hati, yang nak diiyakan, yang nak diterima, yang nak diyakinkan dalam hati tadi, diambil daripada dalil, yakni bukti-bukti yang diyakinkan, yakni daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Dan kata qil, kata setengah ulama, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang nak mana? Mengisbatkan zat itu, yakni zat Allah Ta'ala itu tiada menyerupai, tidak sama, tidak sebanding, tidak semisal, tidak secontoh bagi segala zat yang baharu, yakni zat makhluk. Zat yang baharu makna diri makhluk. Zat tu makna diri. Macam tubuh badan kita ni namanya zat. Masjid ni zat masjid, tubuh masjid. Diri masjid ni yang mana? Terjadi, terdiri, terkandung daripada bahan-bahan batu, pasir, besi, air, simen dan sebagainya. Yang mana zat-zat kita makhluk ini dipanggil dengan apa? Jirim. Dipanggil dengan berjirim ataupun berjisim. Adapun zat Allah tidak boleh dikatakan jirim jisim. Bila sebut jirim jisim, zat makhluk. Zat Allah haram lagi merosakkan akidah kalau dikatakan zat Allah Ta'ala itu jirim ataupun jisim. Zat Allah tak dipanggil jirim jisim. Zat Allah nak panggil apa? Zatullah. Zat Allah. Jadi bila sebut jirim jisim, tahu dah zat makhluk dah tu, tak payah tanya lagi dah. Jirim jisim makhluk ke tidak, tak payah tanya dah, maklum dah. Bila sebut jirim jisim, pasti makhluk, pasti benda baru. Bila sebut zat Allah, nak tanya berjirim ke? Tak payah tanya dah. Bila sebut zatullah, berjirim ke, berjisim ke, asal daripada apa, terdiri daripada apa, terjadi daripada apa, tak ada kena mengena soalan tu dengan zat Allah. Tapi kalau dengan zat makhluk nak tanya, masjid tu, diri masjid, zat masjid tu daripada apa bahan dia, boleh tanya. Tubuh kita daripada apa, air tu daripada apa bahan unsur dia, angin tu apa unsur bahan dia, udara, cahaya, apa unsurnya, kena soalan pada tempat. Kena soalan pada tempat. Syaitan itu apa bahannya, jin itu apa bahan kejadian dia, boleh tanya. Malaikat itu apa bahan kejadian dia. Tapi kalau nak ditanya Allah itu apa bahannya, soalan tu salah, tak kena pada nak tanya pada zat yang maha suci dari bahan tak kena soalan lah. Soalan tu tak kena pada tempat. Kalau pada zat makhluk, jirim jisim, nak tanya apa bahannya, kena pada tempat. Cuma boleh jawab dengan tak boleh jawab je lah apa bahan dia. Yang pasti bila sebut zat makhluk, pasti ada bahannya, pasti ada unsur dia. Adapun zat Allah maha suci dari bahan. Kerana kalau zat Allah itu daripada bahan-bahan, maka serupalah seperti zat yang baharu. Sedangkan ayat Quran di sana telah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyamai dengan segala sesuatu. Ngaji baik-baik tauhid dipahamkan betul-betul. Tanpa tauhid yang sebenar, tak guna hidup atas dunia. Tanpa tauhid yang sebenar, akidah yang betul, tak ada faedah tunggang terbalik buat ibadat atas dunia. Allah takkan terima ibadat orang yang tidak beriman kepada Allah.
Tidak beriman ni dengan makna apa? Memiliki akidah yang salah terhadap Allah. Akidahnya sesat, akidahnya salah, akidahnya menyimpang. Pegangan dalam hatinya terhadap Allah tu salah. Ibadatlah tunggang terbalik. Allah tak terima. Maka wajiblah ada perasaan takut, risau, bimbang di dalam hati kita seandainya akidah kita menyimpang daripada akidah yang sebenar. Wajib kena ada perasaan takut rosak akidah. Barang siapa yang dalam hatinya tidak ada perasaan takut rosak akidah, maka dia tidak akan bertindak untuk mengambil tahu. Dia akan peluk tubuh, buat tak reti. Sebab dia tak ada takut, dia tak takut akidah ni rosak. Tak akan menolak diri dia untuk pergi belajar ilmu akidah. Tak akan menarik diri dia untuk pergi belajar, ambil tahu dan memahami apakah akidah yang sebenar dan apakah akidah yang tidak sebenar. Tak akan memberi kesan pada diri. Kerana dalam hatinya ada penyakit apa? Al-aman. Merasa aman tentang kebinasaan. Masa dirinya selamat, walaupun tak mengaji akidah dia berasa selamat. Walaupun tak belajar syariat dia berasa amalannya betul. Walaupun tak belajar tasawuf dia berasa aman, tenteram, konon-kononnya hatinya selamat daripada penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah. Jadi penyakit aman ni bila ada dalam hati kita, kita takkan ada usaha nak mengaji. Dia tak risau amalnya ditolak oleh Allah, dia tak risau. Dia buat tak peduli. Beramallah tunggang terbalik tanpa pengetahuan. Kata ulama, beramal berilmu tapi tidak beramal itu merupakan sesat yang sangat besar. Sesat yang sangat besar. Berilmu, tahu dah, reti dah, faham dah, tapi tidak diamalkan. Tahu yang wajib tak buat, tahu yang haram tapi tak nak tinggalkan. Sesat yang amat besar. Kemudian ada lagi kesesatan yang lebih besar daripada itu lagi, beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu lagi besar kesesatannya. Ngaji tak mau, beramal rajin. Setan kata kau nak beramal, beramal. Setan kata kau nak beramal, beramal lah pagi, petang, siang, malam. Malam berqiyamul lail, siang berpuasa. Masuk bulan haji, pergi haji. Umrah, sedekahlah, habis harta 2-3 kali. Habis harta kau sedekahkan fi sabilillah. Kalau ada peluang-peluang fi sabilillah, pergilah perang. Pergilah. Tengok orang susah sana pergi tolong, tengok orang susah sana pergi tolong. Anak yatim sana tolong, orang miskin sana tolong. Buatlah. Dermalah sini, dermalah sana, sedekahlah sini. Asalkan kau jangan menuntut ilmu sudah. Asalkan kau jangan menuntut ilmu sudah. Kau nak beribadat, ibadatlah. Buatlah ibadat pagi, petang, siang, malam. Sampai berlekuk mata kita, tak tidur malam contohnya beribadat, sampai kuah kering tubuh badan kita puasa tiap hari. Sampai habis harta kita sedekahkan. Buatlah kata setan, asalkan kau jangan menuntut ilmu, jangan menuntut ilmu. Kau nak ibadat, kau ibadatlah. Nak tarawih, tarawihlah. Dia tak peduli. Kau nak cari memburu Lailatul Qadar, kau burulah. Sebab setan tahu kau buatlah segala amal tu, kalau kau tak ada ilmu, pasti amalan kau takkan diterima oleh Allah. Ya Allah. Penat kita. Sebab tu nasihat ulama kita kena dengar. Sebab mereka lebih tahu selok belok tipu daya syaitan di dalam ibadat. Kita ni orang awam, kita tak pandai. Sebab tu kita kena rendahkan diri kita, mengaku kebodohan kita tentang ibadat. Kena dengar cakap alim ulama. Sebab mereka bidang mereka. Mereka ahli ibadat, ahli akhirat. Kita ni ahli dunia. Kalau selok belok tentang dunia, tipu daya dunia, kita pandai.
Macam mana nak mengelakkan harta kena scam, duit kena scam, macam mana nak selamatkan duit KWSP. Itu kita pandai sebab tu kita ahli dia. Ahli dunia. Jangan kelentonglah pasal dunia ni. Kita boleh baca permainan dia. Tapi kalau kata selok-belok permainan akhirat, tipu daya akhirat, kita bukan ahli. Kita kena ngaku kita bukan ahli, bukan bidang kita. Maka sebab tu kena dengar nasihat orang yang ahli akhirat, ahli ibadat kalau nak selamat. Jadi ulama dah pesan, wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya sekaliannya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Boleh ibadat, bukan tak boleh. Boleh. Siapa kata tak boleh ibadat? Boleh. Tak nak belajar fardu ain, nak beribadat? Boleh. Boleh semayang, boleh puasa, boleh zakat, boleh haji, boleh umrah, boleh nikah kahwin. Boleh. Pergi haji, pergi umrah. Boleh wakaf. Tapi adakah Allah akan terima? Jawabnya tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Dia penat, sia-sia, buang masa di dunia beribadat, berpenat lelah, korban harta, korban tenaga dan macam-macam. Akhirnya, sikit pun, satu pun Allah tak terima. Nanti kita menyesal. Menyesal. Kalau aku belajar dulu, alangkah baiknya. Kalau aku pergi mengaji dulu, alangkah untungnya, tentu Allah terima amalan itu. Tapi dah terlambat. Allah dah bagi masa kita berpuluh-puluh tahun. Berapa banyak perkataan dan nasihat-nasihat ulama yang sampai pada telinga kita, kita tak pedulikan. Konon-konon kita lebih tahu, lebih mahir, lebih pandai dalam ibadat. Akhirnya, kesombongan kita tu memakan diri kita sendiri, mencelakakan kita sendiri. Wal'iyadha billah min dzalik. Sebab tu kena ngaji kita ni, kita tak pandai. Setan kata, kau ibadatlah, asalkan kau jangan belajar sudah. Satu je dia minta, kau jangan belajar sudah. Kau nak ibadat, aku tak kisah. Tengok, bulan Ramadan, tarawih, penuh masjid surau. Padahal tarawih itu bukan wajib. Allah tak tanya, kenapa tak pergi solat tarawih? Allah tak tanya. Tapi besok kita akan dipersoalkan, kenapa tak belajar fardu ain? Sepatutnya kedatangan orang ngaji fardu ain ni lebih ramai daripada tarawih lagi. Tapi oleh kerana kita tak faham dan tak nak dengar nasihat alim ulama, kita berasa kita pandai, kita bersungguh-sungguh pulun buat amal yang sunat dan tidak mempedulikan amalan yang wajib. Alangkah ruginya kita besok, kecuali orang yang dah lepas fardu ain tu lain. Dia dah lepas tauhid beres, fiqh beres, maknanya dia dah tahu selok belok, pantang larang, syarat rukun ibadat, dia tahu tipu daya syaitan, macam mana nak bersihkan hati daripada penyakit, dia tahu semua tu tak apalah. Ni kita tak belajar, mana mungkin kita tahu dengan kita tak pernah belajar? Mustahil pandai tanpa belajar. Tengok bulan Ramadan tak lama lagi, muka yang tak pernah nampak datang surau, datang masjid. Mana-mana tempat berlaku benda macam ni. Nampak tak tu? Jadi benar kata Imam Ghazali, syaitan bukan sahaja menipu, mengajak kita buat dosa maksiat, tapi ada kalanya dia mengajak dan menggalakkan kita membuat amal kebaikan, amal soleh, dengan tujuan nak melekakan dan memasang perangkap di situ. Konon-kononnya dengan kita bersibuk, berbimbang membuat benda yang sunat-sunat tadi, Allah akan terima amalan kita dengan meninggalkan yang wajib. Kita pun syok pulun yang sunat-sunat. Tengok permainan dia. Tapi ulama pesan, kita tak percaya. Kita tak percaya, maka berbondong-bondonglah datang tarawih. Bukan tak bagus, baguslah. Tapi dengan bersungguh tarawih, fardu ain tak nak mengaji, tarawih kita tu nanti jadi debu je. Tadarus kita jadi debu je. Penat aja.
Eh? Berapa kali Ramadan macam tu lah duk jadi wirid. Tarawih ramai, fardu ain tak datang. Tarawih ramai, tarawih fardu ain tak ngaji. Mudah-mudahan Allah memberi kesedaran. Allah buka pintu hati kita boleh terima teguran dan nasihat. Bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mudah-mudahan ada perubahan, insya-Allah. Ni malam penangguhan lah ni, malam penangguhan. Mudah-mudahan ada umur jumpa lagi, insya-Allah. Sembahyanglah 1000 rakaat. Sembahyang sunat takkan dapat menyamai pahala duduk dalam majlis ilmu yang wajib. Siapa di antara kita yang sanggup sembahyang sunat 1000 rakaat? Pahala belajar fardu ain ni lebih besar daripada pahala tarawih lagi. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid lagi asyraful ilmi, ilmu yang terpaling mulia sekali, ilmu yang terpaling penting sekali, lagi besar pahala dia. Dan kata Qil mengisbatkan zat itu tiada, makna zat Allah Ta'ala itu tiada menyerupai bagi segala zat yang baharu dan tiada hampa, tiada sunyi daripada segala sifat, yakni sifat yang layak dengan zat Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Baik, kemudian tempat hantarannya. Dan tempat hantarannya itu makna tempat yang nak dibahaskan dalam ilmu tauhid ni, nak membincangkan, membahaskan, menerangkan tentang apa? Iaitu tentang zat Allah Ta'ala. Apa perbezaan zat Allah dengan zat yang selain Allah? Wajib kita boleh membezakan zat Allah dengan zat yang selain Allah. Mesti kita boleh bezakan, wajib. Kalau kita tak boleh bezakan zat Allah bagaimana, zat makhluk bagaimana, ini masalah besar. Ini masalah besar. Bila tak boleh membezakan, takut-takut nanti kita menyamakan. Untuk kita membezakan sesuatu, kita mesti kena ada ilmu tentang kedua-dua benda. Makhluk macam mana sifatnya, Allah macam mana sifatnya, baru boleh beza. Kalau kita tak boleh beza sifat makhluk, sifat Allah macam mana kita nak bezakan? Nanti jadi bertukar lah. Jadi bertukar. Jadi bertukar macam mana? Apa beza bertukar bila tak tahu sifat. Sifat itulah yang nak membezakan sifat zat Allah, sifat zat makhluk bagaimana. Itu yang nak dibahaskan dalam ilmu tauhid ni. Daripada sekira-kira barang yang wajib, jadi nak membicarakan tentang zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasulnya, daripada sekira-kira barang yang wajib, yang mesti ada pada zat Allah dan zat Rasul tadi. Dan barang yang mustahil, apakah sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang mustahil pada zat Allah dan zat makhluk. Mesti kita kena tahu perkara yang mustahil bagi Allah apa dia, kita mesti kena tahu supaya kita boleh menjaga iman kita. Jangan sekali-kali meletakkan sifat-sifat tersebut pada Allah ataupun pada Rasul. Maka wajib kita kena tahu, walaupun demikian itu bukan sifat Allah, bukan sifat Rasul, wajib kita kena tahu supaya kita boleh jaga akidah. Jangan diletakkan sifat-sifat tersebut pada zat Allah. Sama macam hukum sembahyang contohnya. Kita kena tahu apa rukun sembahyang, dan kita wajib tahu apa perkara yang membatalkan sembahyang. Kenapa kita kena tahu perkara yang membatalkan sembahyang? Supaya kita boleh memelihara dan menjaga sembahyang kita. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan itu sewaktu sembahyang, kerana kalau dilakukan membatalkan solat. Jadi kita ambil tahu tentang perkara yang membatalkan solat bukan untuk diamalkan dalam solat.
Tapi untuk menjaga solat. Jangan buat benda macam tu. Jangan bercakap dengan sengaja dalam sembahyang. Jangan makan dengan sengaja dalam sembahyang contohnya. Jangan bergerak 3 kali anggota besar secara sengaja dalam sembahyang, kerana perbuatan itu boleh membatalkan solat. Jadi kita dah tahu dah. Dalam solat kita akan jaga, tak bercakap, tak bergerak 3 anggota dengan berturut-turut. Sebab kita dah tahu. Orang tak tahu, dia akan buat niat bagus dah, nak penuhkan saf depan. Bagus dah niat. Ni saf depan ni tak rapat ni. Jadi nanti terputus pahala saf. Saf kalau terputus sebaris tu dan bawa ke belakang, semua tak dapat pahala jemaah. Saf kedua ni putus contohnya. Daripada saf kedua bawa ke belakang, semua tak dapat pahala jemaah. Sebab tu kita kena jaga saf. Sebab tu syarak membenarkan kita berpindah tempat. Kalau tengok depan tu kosong, kita maknanya boleh pergi kat situ walaupun 10 langkah sekalipun. Tapi dengan syarat jangan berturut-turut. 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Macam tu. Kita tengok. Kita duduk saf ketiga. Saf kedua kosong depan. Orang kiri kanan ni contohnya tak ada orang yang nak memenuhkan. Kita yang tahu ni tadi kita kena bagi 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Biar ada tumakninah itu. 1 2 berhenti. 1 2 berhenti. 1 2 berhenti sampailah ke tempat itu. Tapi kalau langkah 1 2 3 batal sah. Ada yang tak tahu, dia langkah macam lenggang kangkung dia pergi 1 2 3. Batal lah sembahyang dia sebab bergerak 3 langkah berturut-turut. Tapi kalau 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 10 langkah pun tak apa. Tujuan nak memenuhkan saf tadi. Sebab kalau saf tu terputus, tak dapat pahala berjamaah. Tu bila ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tadi niat bagus dah. Tapi oleh kerana tak ada ilmu, batal semayang dia. Tak pasal-pasal nak menyelamatkan pahala jemaah dengan semayang dia batal. Tak nak belajar, nak semayang jemaah aja. Semayang jemaah rajin, kalau lain tak nak mengaji. Jangan tinggalkan jemaah. Semayang jemaah ni mesti penting. Allah Ta'ala bagi 27 kali lipat kali ganda. Betul, kalau betul cara buat dia. Kalau salah cara buatnya, jangan kata 27 kali lipat. Jadi maksiat pula semayang kita tu bila tak sah. Kerana ibadat ni kalau buat tak sah dan tak diulang balik dengan betul, dia jadi maksiat, jadi dosa. Sebab tu ada kalau orang tu dia semayang seorang diri sah, tapi bila dia semayang berjamaah, semayangnya terbatal. Tengok tarawih besok. Tu imam tak takbir lagi, dia dah takbir kat belakang. Nak cepat sudah semayang seorang. Kita bawa superbike, tu imam bawa Honda Cup, dalam semayang tak boleh potong tu imam. Kita pakai superbike, kita jadi makmum, tu imam pakai Honda Cup je ataupun bawa basikal, tak boleh potong tu imam dalam semayang. Besar lagi sisi tu imam tu dalam semayang. Tapi luar semayang potong tu imam tu, dia lambat bagi salam, Assalamualaikum imam, numpang lalu. Dalam semayang tak boleh potong. Ini tu imam baru Allahu Akbar, baru tak jumpa roh lagi, kita kat belakang dah Allahu Akbar. Nak gimana? Makan cendol? Nak makan cendol ke? Tu sebab tak ada ilmu lah tu. Nak ibadat, nak pahala tapi tak ada ilmu. Cara buatnya salah, Allah tak terima. Nak Allah terima ni, kita dulu kena buat dengan betul, baru doa minta Allah terima. Ni buatnya salah tapi minta Allah terima. Mana boleh? Tengok tarawih besok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bangun. Allah tu imam. Di kat belakang dah Allahu Akbar dah dulu dah.
Lepas tu akhir semayang, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah semayang aku yang tak sah tadi. Kena tipu je gitu, nampak tak? Bahaya kejahilan. Kalau tarawih nak semayang qada, itu yang lebih aula. Tarawih gantikan qada subuh. Kita yang banyak tinggal semayang qada subuh. Tu imam niat tarawih, kita niat subuh. Tu imam salli sunnatat tarawih rakaatain imam Allahu akbar, kita salli fardhu subhi rakaatain ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah, rakaat kedua tu imam tak ada kunut. Kita bacalah kunut, tak ada masalah. Baca kunut pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kan rukuklah dengan tu imam. Jadi kata segan nak angkat tangan, tak payah angkat pun tak apa, tak wajib angkat tangan. Tapi angkat tangan lagi elok, biar orang tanya, kau semayang apa tadi? Qada subuh lah. Kan kita ni banyak tinggal semayang. Kau dah qada belum? Kau dah qada belum? Aku nak bayar hutang dulu. Tapi kalau nak buat tarawih suku, nak qada suku pun boleh. Asalkan semayang qada jangan tinggal. Tapi kalau kita berasa macam nak mati dah, hutang semayang subuh banyak lagi, baiklah qada. Gantikan tarawih dengan qada. Itu lagi besar pahala kita dapat. Sebab pahala qada adalah pahala wajib. Tarawih pahala sunnah. Nisbah orang yang tak ada hutang, afdal lah bagi dia nak semayang tarawih. Nisbah kita yang banyak hutang semayang, qada semayang tu lebih aula bagi diri kita lagi. Satu hari 10 rakaat, 10 kali semayang, dah tolak 10 waktu subuh kita. Hutang 10 waktu tolak dah. Malam besok datang lagi tarawih yang ikut 20 rakaat tu lah. Maknanya sekali dia tarawih tolak 10 waktu, bayar 10 waktu. Tarawih besok bayar lagi 10 waktu. Satu hari 10, 30 hari. Banyaklah semayang subuh yang dia dah bayar dalam waktu tarawih tu, malam-malam Ramadan. Ikutlah mana-mana boleh. Kalau kita nak tarawih pun boleh, nak qada subuh pun boleh. Tapi yang nak tarawih pastikan yang qada tak tinggal. Kata setengah ulama, kalau kita nak buat sunat-sunat boleh juga, tapi wajib yang qada jangan tinggal. Selang-selang nak buat semayang sunat boleh. Ada ulama kata tak boleh. Tak boleh nak buat sunat-sunat. Kena habiskan qada dulu. Tu kalau nak ikut pendapat yang lagi kuat lah. Tapi ada ulama kata boleh nak buat sunat-sunat, tapi qada jangan tinggal. Time duha nak merasa semayang duha, buat semayang duha. Lepas tu kan qada pula semayang. Kemudian katanya musannif lagi, Rasulnya daripada kira-kira barang yang wajib dan barang yang mustahil. Jadi kita kena tahu apa yang mustahil bagi Allah, supaya jangan kita letakkan sifat tu pada Allah. Dan barang yang harus bagi Allah, apakah sifat yang harus bagi Allah? Supaya terbeza akidah dan pegangan kita dengan pahaman yang menyimpang. Contohnya Mu'tazilah yang menafikan Allah Ta'ala itu ada sifat harus. Dia kata Allah tu wajib buat baik, Allah tu wajib bagi yang elok-elok, Allah wajib bagi yang baik-baik, Allah wajib bagi yang sedap-sedap. Itu Mu'tazilah. Kita tidak. Harus saja bagi Allah. Nak bagi yang sedap, nak bagi yang nikmat, nak bagi bala, ikut dia lah. Dia Tuhan. Siapa nak arah-arahkan dia mesti bagi begini, jangan bagi begitu? Siapa kita? Dia Tuhan, ikut dia ya. Kita milik dia. Dia nak bagi sedap, tak nak bagi sedap, itu ikut dia. Dia Tuhan. Itu kata Tuhan, bebas mentadbir. Kita milik dia. Dan dihantarkan atas mungkin daripada sekira-kira bahasanya hendak mengambil dalil dengan atas wujud wujud syani, yakni Tuhan yang berbuat dia. Syani makna perbuatan Allah Ta'ala. Yakni Tuhan yang berbuat dia. Mana dalil yang menunjukkan benda ni Tuhan yang buat? Mana dalil yang menunjukkan alam ni Tuhan yang buat? Tu. Dan dihantarkan atas sam'iyat, artinya perkara yang didengar daripada Nabi, daripada sekira-kira i'tiqadnya. Atau sam'iyat.
yang kita dengar daripada Nabi SAW, sama ada daripada hadisnya ataupun Al-Quran. Kemudian dan faedah belajar ilmu ni, iaitu mengenal segala sifat Allah dan segala sifat Rasul. Ada berapa sifat Allah yang wajib kena kenal satu persatu, dan hakikat sifat yang wajib bagi Allah tu ada berapa sebenar-benarnya. Baru ni kita tengah duk ngajar, ada orang tanya, mana doa Tuhan tu ada 20 je ke sifat dia? Dia kata, dia tanya, Tuhan tu ada 20 je ke sifat dia? 20 itu yang ulama kata wajib kena kenal satu persatu dengan dalil-dalil. Adapun yang wajib diimani secara ijmal menyeluruh, iaitu Allah wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhitung terhingga banyaknya, yang tidak ada mengetahui melainkan Allah. Jadi sifat yang wajib, sifat kamalan Allah bukan 20 saja, tetapi tidak terhingga. Cuma yang tak dapat tidak sebagai mukallaf, kena faham, kena tahu untuk menjaga akidahnya sebagai dasar imannya kepada Allah, kata ulama 20 atau 13 mesti kena tahu. Bukan kita belajar sifat 20 ni kita mengatakan Allah ada 20 saja sifat. Sebab tu mari mengaji. Mari dengar, ngaji dulu sampai habis sifat 20 A to Z, baru buat kesimpulan. Jangan dengar separuh-separuh, lepas tu kau buat kesimpulan, kata orang ngaji sifat 20 ni kata Tuhan ada 20 je sifat. Marilah mengaji sampai sudah dulu. Lepas tu dah habis besok barulah buat kesimpulan. Ni mengaji tak mau, duk fitnah aja kerja kau tak habis-habis. Allah. Dan faedahnya itu mengenal sifat Allah, segala sifat Allah. Kenapa nak kena kenal? Supaya jangan bertukar dengan makhluk. Kalau tak kenal nanti bertukar nanti. Dan sifat segala Rasul. Apa sifat Rasul? Apa yang membezakan sifat Rasul dengan sifat kita? Contohnya, Rasul berperangai seperti perangai manusia. Apa bezanya dengan kita? Kalau dah Rasul perangai perbuatan dia macam manusia juga, apa perbezaan dengan kita? Jadi dihuraikan sana. Walaupun Rasul itu berperangai seperti perangai manusia, tetapi perangai yang indah-indah, mulia-mulia sahaja. Ada pun perangai manusia yang tak semonggah, yang tak senonoh, mustahil bagi mustahil. Kita kena tahu. Dengan segala burhan, yakni dalil, bukti yang qati'iyah, bukti yang qat'i, yang putus maknanya, dalil qat'i, dalil yang mu'tamad, yang putus, yang tak boleh nak dinafikan dah. Itu dalil qat'i daripada Quran ataupun hadis. Dan beroleh kemenangan dengan sa'adah yang berkekalan. Ini faedah ni. Barang siapa belajar ilmu tauhid ni, belajar sungguh-sungguh, belajar betul kena caranya, bersungguh-sungguh, bila diberi faham oleh Allah dan dapat mengambil manfaat daripada ilmu tauhid yang dia belajar, diserapkan dalam diri dia, diamalkan, maka pasti dia akan mendapat sa'adah, yakni apa? Kesenangan, kejayaan, kemenangan nanti di hari kiamat. Itu mendapat sa'adah, kejayaan, kemenangan. Siapa tak nak kejayaan, jangan belajar tauhid. Siapa tak nakkan kemenangan, tinggalkan tauhid, jangan belajar. Pasti sebaliknya yang kita akan dapat. Tapi kalau kita nak saadah, kemenangan, keselamatan, kejayaan, ngajilah tauhid sungguh-sungguh. Pedulikan pahaman-pahaman yang menghalang, mengganggu, mengatakan tak wajib belajar, tak payah belajar, jangan belajar, bid'ah belajar. Pedulikan puak-puak tu. Doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah daripada Allah. Kelebihannya itu bahawa terlebih mulia daripada segala ilmu. Nak bandingkan dengan tafsir, nak bandingkan dengan ilmu hadis, ilmu tauhid ini terlebih mulia daripadanya, kerana keadaannya ilmu tauhid ni bergantung ia dengan zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasulnya,
dan barang yang mengikut ia akan yang demikian itu, yang bergantung itu mulia ia dengan sebab mulia tempat yang digantungnya. Sebab apa ilmu ni mulia? Kerana ilmu ni membahaskan tentang zat yang maha mulia. Sebab itu ni perbicaraan kita ni, bila kita membicarakan tentang zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, perbicaraan kita ni perbicaraan yang terpaling mulia sekali. Sebab apa yang disembangkan tadi? Tentang Allah. Kalau kita cerita tentang maksiat, itu yang terhina. Sembang tentang dosa, tentang maksiat. Ni kita sembang tentang zat yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung. Sebab itulah ilmu ni ilmu yang terpaling mulia sekali. Bahkan ilmu ini sebagai asbab yang menghasilkan akidah yang betul di dalam hati. Ilmu ni sebagai asbab yang membawa kita kepada memiliki pegangan yang sebenar dalam hati. Rosak fahaman, buatlah ibadat, bacalah Quran, bacalah hadis, beramallah dengan Quran, beramal dan dengan hadis. Kalau akidahnya salah terhadap Allah, takkan berguna. Nak beramal dengan Quran, nak beramal dengan hadis, tapi akidahnya sesat. Lepas tu akidah tu nombor satu. Itu kelebihan dia. Nisbahnya itu bahawa asal segala ilmu dan barang yang lainnya itu lain daripada ilmu tauhid ni, furu' daripadanya, cabang-cabang dia. Tauhid, hadis, tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, tajwid, apa lagi, sirah, itu semua cabang-cabang daripada tauhid. Kenapa kita semayang? Nak mentauhidkan Allah. Kenapa kita memuliakan Quran? Nak mentauhidkan Allah. Kenapa kita beriman dengan Nabi Rasul? Nak mentauhidkan Allah. Kenapa disuruh buat baik kepada manusia, jangan buat zalim? Nak mentauhidkan Allah. Jadi apa amalan ibadat yang kita buat ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat dan sebagainya, ini tanda-tanda nak membesar dan mentauhidkan Allah. Nampak sembahyang, tapi sembahyang itulah tanda membesarkan Allah. Kenapa tak buat benda haram? Tanda membesarkan Allah. Kenapa pergi berjihad? Tanda mentauhidkan Allah. Begitu. Kenapa suami tadi bertanggungjawab, menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami? Sebagai tanda mentauhidkan Allah. Kenapa isteri tadi diperintah supaya taat kepada suami? Kerana nak mentauhidkan Allah. Itu semua punca dia, itu semua asal. Kemudian orang yang menghantarkan ilmu dan orang yang menghantarkan dia, yang membawa, yang menerbitkan ilmu itu, ilmu tauhid ini, Abul Hasan Al-Ash'ari, dan segala mereka yang mengikut oleh mereka itu akan Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidiyah, dan yang mengikut akan dia. Sebab tu bila dikatakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, pembawa dia, imam ikutan dia salah seorang ni. Sama ada Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Tapi kalau dikata lain daripada dua ni, bukan dia lah tu. Kalau dia mengaku kami ini berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa ikutan? Siapa imam yang kamu ikut? Dalam pegangan kamu siapa? Kalau dia tak sebut Abul Hasan Al-Ash'ari, dia tak sebut Abu Mansur Maturidiyah, bukan daripada Ahli Sunnah. Tu saja pecaman dia. Nama ilmu. Okey, habis ni kita berhenti ya. Kita baca Mabadi 10 ni. Nama ilmu namanya ilmu ini ilmu tauhid. Sebab apa? Kerana orang yang belajar ilmu ni dan faham dan dapat mengambil manfaat akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Dengan makna dia terselamat daripada mensyirikkan Allah. Lawan bagi mentauhidkan, mensyirikkan. Sebab itu apabila ilmu ni dibelajar, diambil faham dan diamalkan, dia akan menjadi orang yang selamat daripada menyekutukan Allah. Bahkan dia akan jadi orang yang sentiasa mentauhidkan, menunggalkan Allah dalam apa jua keadaan sekalipun.
Dia tak akan mensyirikkan Allah. Dan ilmu kalam, kenapa dipanggil ilmu ni ilmu kalam? Kerana masyhur perbahasan sifat kalam Allah Ta'ala itu ada kerumitan, sehingga timbul fitnah pada ulama yang dulu-dulu dalam nak membahaskan tentang sifat kalam Allah Ta'ala ini. Maka dengan sebab kemasyhuran, kesulitan, kehalusan nak membahaskan sifat kalam Allah Ta'ala, itulah diletakkan nama ilmu ini ilmu kalam. Dan banyak lagi lah, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20, ilmu aqaidul iman, banyak lagi nama dia sebenar. Dan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahawa bagi ilmu ini 8 namanya. Ada 8 nama ilmu. Tadi dia bagi berapa? 1, 2. Ilmu tauhid, ilmu kalam. 2 je. Ada setengah ulama kata 8 nama ilmu ni. Tempat keluar ilmu ni, tempat terbit dan tempat keluar daripadanya kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalil akli dan dalil akal. Jadi jangan kata, jangan fitnah ilmu tauhid ni adalah suatu ilmu yang direka-reka, yang tak ada sumber. Jangan fitnah. Ilmu sifat 20 ni bukan daripada Quran, tak ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Kau yang tak jumpa cari. Kau yang tak reti, sebab tu kau tak jumpa. Kau tak reti, kau kata tak ada. Kau tak jumpa, kau kata tak ada. Kau cari tak habis lagi. Tak semestinya benda yang kita tak nampak tu, benda tu tak ada. Kadang kita gabun. Dia kata, mana ada matahari tak naik? Matahari dah kau buta, mana kau nak nampak matahari? Macam kitab Misbah Munir tu, syair belakang tu. Celaan orang tentang ilmu tauhid ni, contohnya sifat 20 ni dikatakan tak ada, tak payah risau. Ibaratnya seperti apa? Orang buta yang tak nampak melihat terbitnya matahari di sebelah pagi tu, takkan mencederakan sinaran matahari tu. Dengan sebab dia buta, takkan mencederakan pun, takkan memalapkan pun cahaya matahari yang naik di pagi hari tu, dengan sebab buta dia. Makna yang hak tetap hak. Cuma dia tak nampak sebab dia buta. Sebab tu jangan risau, kita belajar ni. Dia orang kata salah, dia orang kata tak betul, dia orang kata bid'ah, pedulikan. Tak mencacatkan pun, tak mencederakan pun ilmu ni. Dengan sangkaan-sangkaan jahat mereka tu. Ngaji je. Dan hukum syarak ilmu ni. Dan hukum syarak, yang ni apa hukum syarak? Mana undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala. Hukum syarak yang ada 5 itulah wajib, sunat, makruh, haram, harus. Dan hukum syarak padanya pada ilmu ni wajib, fardu ain, bukan sunat, bukan harus, bahkan bukan haram dan bukan makruh. Tetapi hukum belajar ilmu tauhid ini fardu ain, wajib fardu ain. Walaupun dia raja, dia menteri, dia billionaire, kalau dia tak tahu lagi, tak belajar lagi ilmu sifat 20 ni, dia wajib belajar. Laki bini wajib belajar. Sebab ilmu ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah tak apa, orang lain dah pandai, kita tak pandai, tak nak ambil tahu, tak berdosa kalau tak belajar. Tapi kalau fardu ain, sejuta orang pandai, kita seorang tak pandai, tetap kita berdosa kalau tak belajar, tak nak ambil tahu. Dan atas tiap-tiap mukallaf daripada lelaki dan perempuan, mana-mana laki-laki dan perempuan yang mukallaf wajib belajar ilmu ni. Kecuali dia tidak mukallaf, tak cukup syarat mukallaf, tak wajiblah dia belajar. Contohnya dia gila, tak waras, tak wajiblah dia belajar. Ataupun dia pekak dan buta, dua-dua sekali. Pekak, buta, nak bisik pun tak dengar, nak tunjuk isyarat pun dia tak nampak. Itu tidak mukallaf. Jarang ada orang dua-dua macam tu berhimpun, pekak dan buta. Tak jumpa lagi lah setakat ni. Pekak, buta, tak jumpa lagi. Kalau buta pun dia mesti boleh dengar, kalau dia pekak pun dia boleh tengok. Nak tengok orang tu berhimpun pekak dan buta, kita tak jumpa lagi, tak tahulah tuan-tuan. Kalau andai kata ada lah orang ni dia pekak, memang tak dengar langsung, letupkan racun bola kat sebelah telinga dia pun memang dia tak dengar. Pekak, tak ada sifat pendengar dia. Lepas tu buta, memang tak nampak.
Kalau ada lah macam tu, dia tidak mukallaf walaupun baligh sekalipun, walaupun dia keluar mani, keluar haid sekalipun, dia tidak diberatkan hukum Allah. Tak boleh nak buat bicara, sembang macam mana, weh wajib semayang, weh bisik kat telinga, weh wajib semayang, dia buat dia tak dengar, tunduk isyarat pun dia buat tak reti, dia tak nampak. Tak ada lagi lah tempat kita ni. Semua celik, cuma buat-buat buta je. Tempat kita ni celik, boleh mendengar, cuma buat buta, buat pekak aje. Tetap mukallaf. Kalau buat-buat buta dan pekak, tetap mukallaf. Allah tahu kita buat-buat olok-olok. Buat olok-olok buta, buat olok-olok pekak, Allah tahu. Habis masalah yang terakhir, dan segala masalahnya itu hukumnya dan dibahas padanya daripada yang wajibat. Mana benda yang wajib-wajib bagi Allah, dan yang jaizat. Jaizat mana benda yang harus-harus bagi Allah, dan yang mustahilat, benda-benda yang mustahil, yang tak boleh diterima pada akal adanya dan tiada tersembunyi. Bahwasanya kata musannif i'lam itu diwadakkan, dihantarkan bagi, bahawa diisti'malkan pada kitab bagi muayyan, yang tertentu, tetapi diisti'malkan oleh dia musannif pada kitab akan tiap-tiap orang yang menilik pada mukaddimah ini, pada orang yang mungkin daripadanya mendapat akan ilmu. Jadi ringkasnya maksud perkataan i'lam, musannif kata i'lam, hendaklah kamu ketahui. Makna perkataan itu dikhitabkan, ditujukan kepada mana-mana orang yang mungkin boleh mendapat kefahaman kalau dia belajar, dengan makna dia waras. Tu ditujukan kepada i'lam, hendaklah kamu mengetahui. Kamu tu siapa? Orang yang mungkin boleh faham kalau dia belajar, dengan makna dia waras, dia berakal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah tanda lah besar-besar kat situ. Tanda penangguhan dalam hati kita, azam niat nak sambung lagi. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat i'tikaf dalam masjid, dengan berkat para malaikat yang berhimpun dalam majlis ilmu, mudah-mudahan sekalian kita yang hadir yang mengikuti, tak lupa anak bini kita, tak lupa ibu bapa kita yang masih hidup dan yang dah tiada, mudah-mudahan mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semualah kawan-kawan, kenalan-kenalan, jiran, tetangga, ahli qaryah kampung kita khususnya, dipanggil, dijemput oleh Allah menjadi para penuntut ilmu. Mudah-mudahan ini dipanjangkan umur yang berkah, diberi kesan rezeki yang halal lagi berkah, segala pekerjaan, urusan dikabulkan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan Allah daripada kita keturunan yang soleh, yang solehah, berjaya dunia dan akhirat, dan semua dirizkikan oleh Allah husnul khatimah, mendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala memelihara, menjaga akidah kita daripada terpesong, tersesat. Kemenangan, keselamatan, perlindungan, penjagaan kepada saudara kita di Palestin, umat yang dizolimi kafir harbi, dan mudah-mudahan Allah Taala musnahkan, membinasakan orang kafir harbi yang berzolim ke atas setiap umat Islam walau di mana mereka berada. Amin. Insya-Allah. Dan kesempatan ini saya menyambut Ramadan, mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk memperbaiki Ramadan kita yang telah lalu, dan mudah-mudahan, dan saya minta maaf banyak-banyak. Dia kata salah silap daripada diri saya ataupun anak isteri saya dan ahli keluarga saya, yang disengajakan ataupun yang tidak disengajakan, saya mewakili ahli keluarga saya meminta ampun maaf banyak-banyak pada tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qudri wa unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Siang ni. Oh. Oh, masya-Allah. Baik. Insya-Allah Mang. Boleh angkat ni dulu, tak apa. Minta maaf malam ni lambat sikit. Malam penutup. Alhamdulillah. Boleh.